Rusia walaupun merupakan salah satu kuasa besar dunia tetapi malangnya mereka tidak mempunyai jaringan jenama produk yang kuat serta mampu menguasai pasaran antarabangsa. Jika kita tanya mana-mana rakyat Malaysia, apakah jenama keluaran Rusia yang anda tahu atau pernah gunakan, pasti tidak ramai yang mampu menjawabnya. Walaupun demikian, memang ada beberapa jenama produk Rusia yang sebenarnya popular atau sekurang-kurangnya dikenali kita di sini. Di sini, kami akan senaraikan 5 produk Rusia yang popular di Malaysia yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah Tetris. Bagi kanak-kanak pada era 1980 sehingga 1990 yang meminati permainan video, Tetris mungkin merupakan antara permainan yang pernah anda mainkan. Direka bentuk dan dibangunkan oleh seorang jurutera perisian Rusia bernama Alexei Pajitnov, Tetris berkembang daripada hanya sebuah judul permainan video sehingga menjadi antara budaya besar yang popular, bukan saja di negara asalnya bahkan di seluruh dunia. Lebih unik, beberapa versi Tetris terawal turut menjadi pengenalan kita kepada lagu-lagu yang menjadi latar belakang judul tersebut, kesemuanya diambil daripada lagu-lagu rakyat Rusia. Sehingga kini, Pajitnov dan rakan kongsinya Hank Rogers menguruskan The Tetris Company Inc. yang bertanggungjawab menjaga dan melisenkan sebarang bentuk penggunaan elemen berkonsepkan Tetris di dunia. Seterusnya adalah Sukhoi. Kontroversi dalam negara kita berkenaan pesawat pejuang Sukhoi seringkali menjadi bualan hangat bukan? Sukhoi adalah sebuah syarikat pengeluar pesawat yang berpangkalan di Okrug, Moskow sejak tahun 1939. Nama syarikat itu diambil daripada nama pengasasnya Pavel Sukhoi, seorang jurutera penerbangan yang mempunyai kemahiran mereka bentuk pesawat sendiri. Berdasarkan sumbangan beliau kepada negara, Sukhoi pernah dianugerahkan darjah kehormat tertinggi bagi orang awam semasa Rusia masih lagi dalam gabungan Kesatuan Soviet. Pesawat keluaran Sukhoi mempunyai legasi terkenal di kalangan kerajaan-kerajaan dunia sebagai pesawat mampu milik jika dibandingkan pesawat keluaran syarikat lain dalam kelas yang sama. Berada pada nombor 3 adalah kamera Zenit. Bagi peminat fotografi, nama kamera Zenit serta lensa zenitar merupakan antara jenama yang selalu didengari tetapi jarang ditemui. Ini kerana kedua-duanya mempunyai peminat fanatik tersendiri, di kalangan jurufoto baik yang profesional maupun berstatus amatur. Zenitar terkenal sebagai jenama lensa jenis tetap, khasnya lensa mata ikan yang boleh disesuaikan dengan beberapa sistem kamera jenama berbeza. Sementara itu Zenit pula lebih terkenal sebagai jenama kamera yang dibangunkan, hasil pinjaman teknologi kamera yang dikeluarkan oleh Leica. Semua produk Zenit dan Zenitar dihasilkan di sebuah kilang milik syarikat yang dikenali sebagai Krasnogorsky Zavod atau KMZ. KMZ mula menghasilkan peranti optik sejak tahun 1952 ekoran daripada permintaan tinggi terhadap produk-produk tersebut, selepas pencerobohan Jerman ke dalam Kesatuan Soviet memaksa banyak kilang pengeluar barangan optikal ditutup atau ketiadaan pekerja. Bermula pertengahan dekad 1950, KMZ mula memperlahankan pengeluaran ekoran pembukaan kilang-kilang lain yang mampu menampung permintaan. Kerajaan Soviet menggerakkan KMZ sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan peranti optikal, membolehkan penambahbaikan ke atas produk mereka dilakukan. KMZ selamat melancarkan siri generasi pertama kamera Zenit pada awal dekad 1960, memulakan legasi jenama itu dalam sejarah teknologi fotografi dunia. Berada pada nombor 4 adalah Kaspersky. Sehingga ke hari ini jenama Kaspersky cukup sinonim dikenali sebagai aplikasi perlindungan komputer dan perisian telefon pintar antara yang terbaik. Diasaskan oleh seorang jurutera perisian bernama Eugen Kaspersky ataupun nama asal Yevgeny Valentinovich Kaspersky. Kaspersky mendapat pendidikan berkenaan teknologi sekuriti komputer di Institut Latihan yang dikendalikan Agensi Keselamatan Rusia KGB, menjadi antara individu terkaya di Rusia. Hidup Kaspersky yang mempunyai profil tinggi tidak mudah. Anaknya pernah menjadi mangsa penculikan pada tahun 2011, di mana kumpulan penculik meminta wang tebusan sebanyak 18.5 juta RM untuk membebaskan anaknya. Anaknya selamat setelah sistem keselamatan polis Rusia berjaya mengesan lokasi penculik dan sindiket tersebut berjaya diserbu.
Sehingga ke hari ini Kaspersky Lab yang ditubuhkan beliau, terus beroperasi dari ibu pejabat mereka di Moskow, menjadi antara benteng awal dunia dalam mengenal pasti mana-mana serangan siber yang bakal berlaku. Yang terakhir adalah Lomo. Siapa sini suka dengan kamera Lomo? Tahukah anda nama Lomo sebenarnya hadir sebagai singkatan daripada Leningrad-skoye Optiko-Mechanicheskoye Objedinenie atau Leningrad Optical Mechanical Association, sebuah syarikat pengeluar alatan optikal untuk kegunaan umum dan juga bidang perubatan. Ditubuhkan sejak tahun 1914 di Petrograd, kisah bagaimana jenama ikonik ini menemui produk popularnya yang cukup terkenal di peringkat antarabangsa, sekitar awal dekad 1980. Pegawai kanan kepada Menteri Pertahanan Kesatuan Soviet, Jeneral Igor Petrovich Kornitsky mengarahkan agar pengarah kilang Lomo untuk menghasilkan semula sejenis kamera keluaran Jepun bernama Cosina CX-1. Kornitsky melihat tahap kejuruteraan yang berjaya dicapai syarikat Jepun itu sangat jauh mendahului zaman, berbanding apa yang mampu dikeluarkan Lomo sendiri ketika itu. Jadi mereka menggunakan asas kamera Jepun itu tanpa pengetahuan orang luar. Kilang Lomo mengambil masa lebih 18 bulan mereka bentuk kamera baru, sebelum berjaya menyiapkan produk mereka yang paling ikonik dinamakan Lomo LCA. Populariti lensa kamera itu yang mampu menghasilkan gambar warna yang mempunyai identiti sendiri mula tersebar, diterima baik bukan saja di Rusia bahkan di Poland dan Czechoslovakia. Populariti Lomo sebagai peranti optik kamera terpahat selepas penubuhan Lomographic Society International pada tahun 1992, yang menggabungkan semua pengguna dan peminat kamera Lomo dalam satu bumbung. Trend ini kekal sehingga kini, dengan kewujudan genre fotografi unik yang dinamakan sebagai Lomografi, yang cukup popular di kalangan anak muda serta pempengaruh Instagram dan media sosial. Sebagai kesimpulan, walaupun imej atau jaringan jenama produk Rusia tidaklah sepopular yang lain, tetapi bagi kami, mereka tetap memberikan impak kepada dunia. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.